mengadap nah. Namun bagaimanapun kita syukur kepada Allah Taala atas limpahan kurnia daripada Allah. Hadza min fadli Rabbi, semua ni adalah kelebihan, keistimewaan anugerah daripada Tuhanku atas kesempurnaannya, atas kesyumulannya. Maka kita hadir hari ini sekali lagi untuk sama-sama kita berkuliah melalui sebuah kitab yang kita namakan Al-Jauhar. Al-Jauhar Mahub, iaitu pemberian permata mutiara yang berharga. Karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kelantani. Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kelantani, yang mana kita masih lagi di dalam bab perbicaraan tentang fadilati bismillahirrahmanirrahim, kelebihan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila jami'al arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Wahai sekalian sahabat yang dirahmati Allah, yang dikasihi lagi dirindui, alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi puja dan puji hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya
doa yang tak pernah putus untuk kedua ibu bapa kita, agar walau di mana mereka berada, sama ada yang hidup ataupun yang telah lama meninggal dunia, tenang dan damailah bersama dengan para solihin, para syuhada dan juga siddiqin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dengan izin Allah hari ini kita akan masuk pada perbicaraan yang terakhir, iaitu berkenaan dengan kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pada kata setengah ulama. Kata setengah ulama yang satu nama itu tersebut di dalam Suhuf Ibrahim, iaitu Suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan makna 3,000 nama itu terkandung di dalam tiga nama ini iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tengok, kita ulang sikit balik minggu lepas. Allah Subhanahu Wa Taala dirangkaikan mempunyai 3,000 nama. 1,000 nama adalah untuk amalan diketahui rahsianya oleh para malaikat. 1,000 lagi para anbiya dan para rasul. 300 termaktub di dalam kitab Taurat. 300 lagi termaktub di dalam kitab Zabur, dan 300 lagi termaktub di dalam kitab Injil. Sementara 99 termaktub di dalam kitab Al-Quranul Karim. Cuma satu sahaja yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan jumlah 2,999, dan satu lagi ada di mana? Kata setengah ulama, satu lagi itu terdapat di dalam kitab ataupun Suhuf Nabi Ibrahim yang kita baca di dalam suratul A'la, ayat yang terakhir. Suhuf Ibrahim wa Musa. Dia ada Suhuf Ibrahim. Ada di dalam kitab, wallahu alam, kita tak tahu nah. Suhuf Ibrahim pun kita tak pernah tengok, apatah lagi kita nak tahu, nak pergi cari nama-nama Allah. Kalau suruh kita cari dalam Al-Quran 99 nama Allah pun kita tak tersusun, sebab kita tak pandai seperti mana ahli-ahli mufassirin. Sebaliknya 99 nama Allah telah pun dirangkaikan kepada kita untuk memudahkan bacaan kita. Nah, alhamdulillah kita hanya boleh beramal sahaja dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita beriman seperti mana yang disebut 99 nama, seandainya satu nama lagi ada di dalam Suhuf Ibrahim, andai benar kata ulama itu, maka kita beriman, kita percaya. Nah, yang mana dia kata, barang siapa yang menyebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu, maka seolah-olah seperti ia menyebut akan nama Allah Ta'ala yang 3,000. Nah, jadi setiap kali, setiap perbuatan kita yang kita mulai dengan menyebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya sama banyak seperti mana kita menyebut 3,000 nama Allah. Begitu besar kalimah ni, begitu besar fadilat dia, walaupun hanya mudah dengan sebutan, senang sangat kita nak sebut, ringan sangat di lidah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi pahala yang Allah Ta'ala berikan adalah seolah-olah kita menyebut 3,000 nama Allah Ta'ala. Masya Allah, begitu besar, begitu pemurahnya Allah menganugerahkan pahala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekali sebutan kita mendapat 3,000 anugerah. Tu dikatakan Allah Ta'ala itu maha kaya. Kamu mengucap sekali, kamu dianugerahkan 3,000 kali. Keistimewaan. Jadi hendakkah lagi kita tinggalkan kalimah istimewa ini apabila Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita pahala yang begitu banyak. Dan kata lagi, dia kata, barang siapa lupa mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada awal makan atau minumnya, hendaklah mengucapkan dia pada pertengahannya atau pada akhirnya dengan katanya Bismillahi awalahu wa akhirahu, supaya muntah syaitan itu. Apabila kita makan, mungkin dalam keadaan kita tergesa-gesa, tergopoh-gapoh kerana terlalu lapar, sehingga menyebabkan kita terlupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dikatakan hendaklah kita ucapkan Bismillahi awalahu
wa akhirahu, awalahu. Kalau ada satu riwayat yang lain, bismillahi awaluhu juga betul nah. Kalau kata ada satu riwayat sebut bismillahi awaluhu wa akhiruhu pun betul juga, bismillahi awalahu wa akhirahu. Terjawab hari ini persoalan yang pernah ditanya oleh seorang sahabat kita. Kalau tak silap saya Kak Munah. Kak Munah ada tanya, adakah hadis yang mengatakan bila terlupa baca bismillah, tengah-tengah baru baca ataupun di akhir baru baca, mai baca bismillahi walahu akhirahu. Ini jawapan dia. Ada di antara hadis yang termaktub yang mana apabila kita terlupa ketika kita makan ataupun kita minum di pertengahan ataupun yang dah akhir, dah last dah, baru teringat, dah habis makan dah, baru teringat terlupa baca bismillah. Maka bolehlah kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Nescaya muntah syaitan tu. Syaitan yang tengah sedap makan dengan kita, oleh sebab kita terlupa membaca bismillah, syaitan tu makan dan minum bersama-sama dengan kita. Jadi ketika mana kita baca pada akhirnya, waktu kita teringat, muntah syaitan itu dengan serta-merta. Dia tak boleh makan. Okey, hikayat. Hikayat ni ada dah beberapa perhikayat pada yang pelajaran yang lalu kita baca. Tapi oleh kerana diletakkan lagi sekali lagi di sini, maka kita ikuti yang mana hikayat ni ceritalah cerita-cerita daripada alim ulama, bukan cerita dongeng, bukan mitos, bukan cerita dahulu kala. Tapi cerita ni adalah cerita daripada ulama sufi yang mana dia kata bahawasanya syaitan gemuk berjumpa syaitan kurus, maka berkata syaitan gemuk bagi yang kurus, mengapa engkau jadi kelakuan ini? Katanya kerana bahawasanya mengerasi atasku oleh seorang lelaki. Apabila ia masuk ke rumahnya berkata bismillahirrahmanirrahim, dan apabila keluar ia berkata bismillahirrahmanirrahim, dan apabila makan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, apabila minum berkata ia bismillahirrahmanirrahim, maka demikianlah aku lari daripadanya. Keadaan dialog di antara syaitan gemuk dan syaitan kurus. Dilihatnya syaitan gemuk melihat syaitan kurus dalam keadaan begitu kecil, sakit dan sebagainya, tak boleh masuk dalam rumah, terpaksa duduk di luar merempat, gelandangan, tak ada makan, tak ada minum. Jadi dia tanya, awak yang jadi macam ni? Maka jawab syaitan kurus tu, ni sebab tuan aku lah. Tuan aku. Kita ni kita membelah Selalu saya sebut, di dalam diri kita adanya syaitan yang menghuni. Di dalam diri kita adanya dampingan yang duduk bersama-sama dengan kita di dalam setiap perbuatan yang kita buat. Jadi bagaimanakah cara kita nak mengislamkan dia, kita tak nampak. Jadi bagaimanakah cara? Dengan cara kita membaca bismillahirrahmanirrahim akan menjadi benteng daripada syaitan itu subur. Kita nak makan, kita baca bismillah, dia tak boleh makan. Kita masuk dalam rumah, kita baca bismillah, dia tak boleh masuk. Kita nak keluar, dia dah tunggu dia nak ikut kita, dia tak boleh nak ikut kita. Itu di antara benteng daripada gangguan syaitan. Kan minggu lalu kita telah pun baca bahawasanya kalimah bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimah. Bismi dengan nama Allah yang kedua, Ar-Rahman yang ketiga, Ar-Rahim yang keempat. 4 benteng ini akan membentengkan kita pada ketika malam, siang, terang dan sembunyi. Perbuatan-perbuatan kejahatan yang akan datang ketika waktu malam, waktu siang, waktu terang dan waktu tersembunyi. Anda akan suratan akan berlaku kejahatan atau niat tak baik orang kepada kita. Dia juga akan membentengi kita daripada 4 kalimah ini, daripada depan, belakang, kiri dan juga kanan. Atas dan bawah tidak menjadi laluan syaitan, kerana syaitan tahu, iblis tahu, syaitan tahu bahawasanya doa seorang mukmin itu diangkat ke langit, dan pada bahagian bawah memang syaitan tak duduk, kerana pada bahagian bawah itu letaknya lubang kemaluan dan tempat keji. Dia kata yang itu tempat dia dah. Jadi benteng yang selalu dikelilingi oleh syaitan adalah pada 4 bahagian penjuru, iaitu depan, belakang, kiri dan juga kanan. Begitu juga kejahatan yang akan datang pada waktu malam, siang, terang dan gelap. Maka barang siapa yang beramal dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim ini, kalimah inilah yang akan membentengi kita
daripada gangguan-gangguan syaitan ataupun dampingan-dampingan jahat yang terdapat di dalam diri kita. Sebab tu kita diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, jadikan bismillahirrahmanirrahim ini sebagai zikir harian kamu pada setiap permulaan perbuatan yang hendak kamu lakukan. Dan kemudian dia berkata, syaitan yang kurus bagi yang gemuk, betapa hal kamu aku lihat akan dikau di dalam kelakuan yang elok. Katanya, kerana aku mengerasi akan seorang laki-laki. Apabila ia masuk ke rumahnya, tiada berkata ia bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila makan atau minum ia dan lainnya, tiada berkata akan dia. Aku sekutu akan dia pada sekaliannya, dan aku naik di atas tengkuknya seperti binatang. Dia jadi kuda. Orang yang hidupnya tanpa ada bismillahirrahmanirrahim, dia akan dikuda. Jadi kuda tunggangan oleh syaitan. Sebab itu setiap kelakuan dia, setiap perkataan dia, sampai orang kata dia ni kalau bercakap lah mulut tak ada insurans. Dia tak fikir apa dah. Dia bawa keluar saja apa dia nak kata. Dia tak tahu ada orang terluka ke, ada hati yang terasa ke. Begitu juga dengan tingkah laku dia. Sentiasa mengganggu situasi orang lain. Kalau dia masuk tu, adalah yang dia nak buat, adalah angkara dia nak buat. Kerana orang macam ni menjadi binatang tunggangan syaitan. Di mana dalam kehidupan dia, kelakuan dia, amalan sehari-hari langsung tidak menggunakan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kita nak berdiri baca, nak duduk baca, nak makan baca, nak pegang pensel baca, nak pakai baju baca. Nabi ajak kita suruh baca pada setiap perbuatan kita, kerana dia akan menjadi benteng pada setiap kelakuan jahat yang akan datang ataupun yang bakal kita buat. Minggu lepas kita baca. Kalau nak masuk majlis, baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nescaya orang yang tengah duduk nak kata dekat kita, nak niat jahat dekat kita, akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan jahat. Betapa besarnya kalimah ni yang Allah Ta'ala bagi hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata syaitan gemuk, dia sembang dengan syaitan kurui. Tadi dia tanya syaitan kurui, awak jadi sampai kurui kering macam ni. Ni syaitan kurui tanya balik. Hang macam mana sampai boleh gemuk montek lagu ni? Hang buat apa? Dia habaklah, dia kata. Aku ada tuan aku juga, dia kata. Tapi tuan aku ni langsung tak baca bismillah makannya, minumnya, tidurnya, syahwatnya, segala kelakuan dia tak pernah membaca bismillah. Maka dengan sebab itu dia kata, aku mengerasi dia, aku menguasai dia pada keseluruhan jasad dia, pada seluruh perbuatan dia, tidur baring dia, semua aku kuasai. Maka itu menyebabkan dia menjadi tungganganku. Dia kata aku lompat naik duduk di tengkuk dia. Kita kata jadi kuda lah, dikuda oleh syaitan. Naik di atas tengkuk, hang buat segala kelakuan, ikut segala telunjuk syaitan. Tak payah fikir banyak-banyak, dah kata nak buat tu, buat terus. Dia kata tak ada. Kalau macam kita ni, kita berfikir haramkah, halalkah, itu yang paling utama. Bolehkah kita sebagai orang Islam bertindak begini? Bolehkah kita macam tu? Bolehkah kita macam ni? Dengan sebab apa? Dengan sebab kalimah bismillahirrahmanirrahim. Itu dikatakan barang siapa yang meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, diri dia, kelakuan dia, perbuatan dia, makan minum dia menjadi tunggangan syaitan. Wa na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jadikan kalimah ini adalah zikir harian yang mana ianya boleh menjadi benteng daripada segala kejahatan dan juga niat buruk. Hikayat adalah bagi Abi Muslim Al-Khawalani, seorang jariah. Jariah ni hamba abdi. Memberi minum racun akan penghulunya, maka tiada memberi bekas racun itu padanya. Maka tak kala panjang masanya, berkata jariah bagi penghulunya, bahawasanya aku beri minum racun akan dikau masa beberapa lama, dan tiada memberi bekas kepada engkau. Maka berkata penghulunya, kerana apa engkau beri minum racun akan aku? Katanya, kerana bahawasanya
engkau sudah tuha. Maka apa sebab engkau tidak merdekakan akan aku? Maka kata penghulunya, bahwasanya aku berkata tak kali tiap-tiap kali minum dan juga makan bismillahirrahmanirrahim, maka tiada memberi mudarat ia akan daku dengan berkatnya. Kemudian dimerdekakan akan dia oleh penghulunya. Yang ini kisah seorang Abi Muslim Al-Khawalani. Abi Muslim Al-Khawalani ini adalah seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Namun dia mempunyai seorang jariah yang jahat. Jariah ni hamba perempuan. Hamba perempuan yang jahat bercita-cita untuk merdeka selepas kematian Abi Muslim Al-Khawalani ni. Abi Muslim Al-Khawalani dia tak ada isteri, dia tak ada anak pinak, dia tak ada zuriat. Jadi dia hanya ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ni bercita-cita, dia ni dah tak ada zuriat. Dia tak ada warisan apa. Jadi kalau kata dia mati, seluruh hartanya menjadi milik aku. Begitu juga kemerdekaan menjadi milik aku. Aku takkan diwarisi oleh mana-mana orang lagi. Kepada Abi Muslim. Tetapi dia tunggu mati tak mati, dah tua mati tak mati, merdeka aku pun tak mau. Amalan banyak buat kepada Allah. Tapi tak mati-mati dah tua. Dia buat macam mana? Satu perancangan jahat yang dilakukan oleh si jariah ini, hamba perempuan ini, iaitu memberi minum racun. Tapi dia bagi tak banyak. Dia bagi sehari sikit di dalam minuman, sedikit di dalam makanan. Sehari sikit. Dengan harapan lama-lama hak yang sikit tu menjadi bukit. Menyebabkan asbab daripada racun itu akan matilah Abi Muslim Al-Khawalani ni. Jadi bila dah lama makan masa bertahun-tahun, untuk ni tak mati-mati. Akhirnya dia sendiri terpaksa berterus terang. Ni kata kalimah bismillahirrahmanirrahim ini boleh membuka rahsia segala kejahatan. Dia menjadi benteng daripada segala kejahatan yang nak datang daripada 4 penjuru, 4 arah. Dia akan membuka segala rahsia kejahatan yang berlaku pada waktu malam, pada waktu siang, pada waktu nyata, pada waktu tersembunyi. Gelak gelita, kita tak tahu apa orang nak buat dekat kita. Tetapi kalimah bismillahirrahmanirrahim ini, dia akan menjadi benteng, pengawal bagi diri kita. Jadi maka benteng inilah yang menjadi pengawal bagi Abi Muslim Al-Khawalani. Kemudian secara tak langsung si jariah ni sendiri buka rahsia dia balik kepada tuan dia. Bagi tahu kepada tuan dia. Dia kata sebenarnya, dia kata dah lama dah aku duk bagi tuan ni makan racun. Sehari sikit, lama-lama mati ya. Tapi pasal apa tak mati? Lagi-lagi sihat. Jadi apalah cara yang kamu lakukan menyebabkan racun yang aku bagi ni tak memberi bekas, tak memberi kesan pada perbuatan si jariah ini tadi. Lantas kata Abi Muslim Al-Khawalani ni, setiap kali aku makan dan aku minum, aku sentiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan pada makan dan minum, pada setiap segala perbuatannya sentiasa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sebab itu, asbab daripada kalimah Al-A'zam ini, kalimah yang teragung ini, terhindar, terdinding dirinya, jasadnya, makan minumnya daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan ke atas dirinya. Lepas tu dia tanya kepada jariah dia, apa yang hang tak puas hati dengan aku sampai hang nak meracun aku bagi mati? Lalu kata si jariah itu tadi, aku ni tak puas hati pasal apa? Dah tua tak mati-mati. Dah tu tak mau merdekakan aku pula. Jadi merdekakanlah. Sebenarnya Abu Muslim Al-Khawalani ni kata, kalau hang minta kemerdekaan daripada awal, aku boleh bagi. Tak payah bubuh racun, susah payah dalam makan dan minum aku. Kalau hang minta daripada awal lagi, aku akan bagi. Tapi tak minta, tak abang. Duk pendam perasaan di dalam. Macam mana nak buat ni? Bagi makan racun lah, kok cepat sikit jalan orang tua ni. Lagi dia tak jalan, lagi itulah aku tak bebas. Jadi Abu Muslim Al-Khawalani ni tak mau ada perasaan busuk perut, iri hati,
khianat di dalam diri, hati, jasad, hati jariah dia ni tadi, maka dia pun merdekakan. Lah ni aku merdekakanlah kamu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku lepaskan kamu wahai jariah sebagai hamba yang merdeka. Kamu tak terikat lagi dengan aku atau dengan mana-mana manusia. Sebaliknya pilah. Dan sambungan daripada hikayat cerita tentang jariah Abu Muslim Al-Khawlani ni, dia bila dia bebas daripada tuan dia jadi tak tahu ke mana dia nak pergi. Mana arah yang dia nak tuju dia pun tak tahu. Akhirnya bila dia keluar pergi, tak ada nak makan, tak ada nak minum, tak ada tempat tinggal. Dia nak minta sangat kebebasan. Dia tak fikir kebebasan tu. Dia nak kena mulakan balik daripada kosong, dia tak ada rumah. Jadi dia patah balik main dekat tuan dia. Dia kata, tak apalah. Dia kata, macam ni lah. Dia kata, dia sanggup menjadi hamba tuan dia terus menerus. Asalkan tuan dia izinkan dia untuk melakukan apa saja dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tuan tu kata, aku tak marah kang. Aku tak marah kang. Aku ada dah kalimah Bismillahirrahmanirrahim untuk bagi makan dan minum aku. Maka aku bebaskan kamu dengan nama Allah. Dia kata, lah ni kahwinlah dengan dia. Mari pun Abu Muslim Al-Khawlani ni tak ada isteri. Dapat isteri percuma. Tu berkat. Berkat daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun racun diberi minum untuk tempoh yang lama, tetapi racun itu langsung tidak memberi apa-apa bekas kepada si peminum dia. Kita minum, kita makan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin dengan bantuan daripada Allah Ta'ala yang sentiasa datang daripada empat pihak, yang sentiasa menjaga kita daripada empat arah. Jadi, insya-Allah, dengan keyakinan kita itu, maka diri kita akan sentiasa terjaga dan terdinding daripada segala perbuatan-perbuatan keji dan juga khianat manusia sesama manusia ataupun manusia sesama binatang. Kemudian diriwayatkan bahawasanya makna segala kitab yang turun dari langit terhimpun pada Quran. Makna segala kitab yang turun daripada langit. Kita tahu kitab apa yang turun daripada langit? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga suhuf-suhuf para nabi dan rasul yang terdahulu. Semua kitab itu dipanggil kitab yang didatangkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itu kitab dipanggil kitab samawat. Kitab yang turun daripada langit, yang datang titah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kitab itu, rahsia-rahsia di dalam kitab tersebut itu ada terkumpul rahsianya di dalam kitab Al-Quranul Karim. Maka dengan sebab itu kita percaya dengan sepenuh yakin apabila kita boleh membaca Al-Quran, apabila ada Al-Quran di tangan kita, apabila kita tahu mentadabbur ke Al-Quran, nescaya kita tak memerlukan kepada kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab Zabur. Ketiga-tiga kitab itu kita sudah tidak perlu lagi membacanya, beramal dengannya. Begitu juga dengan suhuf-suhuf. Di antara nabi-nabi yang menerima suhuf, iaitu Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Di antara nabi-nabi yang menerima suhuf, pernahkah kita melihat? Kita tak pernah melihat. Dan kita tahu rahsianya semua ada dalam Al-Quran. Bila kita ada Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka terbukalah rahsia-rahsia kita terdahulu. Jadi orang yang memiliki Al-Quran, orang yang ada kitab Al-Quran di dalam diri dia, maka dia memiliki segala kitab yang berada di langit. Rahsianya ada di dalam Al-Quran. Dan segala makna Al-Quran ada pada Fatihah. Seluruh makna Al-Quran, yang mana Al-Quran kita tahu mempunyai 30 juzuk, 114 surah itu, seluruh rahsia makna Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah, ataupun kita sebut surah Ummul Kitab, ataupun disebut juga lagi dia dengan Sab'ul Masani, dan lagi namanya disebut dengan sebagai pembukaan surah Fatih, pembukaan bagi segala surah, dan macam-macam lagi nama dia, Asy-Syifa dan berbagai-bagai lagi lah namanya. Semua Al-Quran yang 30 juzuk ini ada di dalam surah
Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh rahsia surah Fatihah itu terkandung di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seluruh rahsia Fatihah itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak abang begitu azam. Apa azam ni? Agungnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni. Kalau kita kumpul semua kitab yang turun daripada langit, ada dalam Al-Quran. Kumpul semua rahsia Al-Quran, ada di dalam Fatihah. Kumpul semua segala rahsia Fatihah, ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Besar kalimah ni. Begitu besar kalimah ni. Dan lagi dia kata, maka segala makna Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam satu huruf, iaitu huruf Ba. Yang kita mulakan dengan Bismi. Ba yang di awal tu. Seluruh kalimah rahsia yang ada di dalam Fatihah itu ada di dalam satu huruf, iaitu huruf awal-awal dia sebut di sini, iaitu huruf Ba. Kita tengok maksud dia kata di sini, maknanya yang isyari. Maknanya yang isyari, ini makna isyari ni ulama tasawuf, ulama sufi mengatakan ba tu bermakna, ba ni huruf jar. Huruf jar kan ada 12, ada kata 9, betul. Dan bi ni maksud dia, ba tu maksud denganku. Denganku apa? Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Kata Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan aku ada barang yang ada dan dengan aku ada barang yang lagi akan diadakan. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba tu bi, dengan aku. Dengan siapa? Dengan Allah. Nak ada barang yang tak ada ni dengan Allah. Barang hak duk ada yang duk sedia ada ni pun dengan Allah. Macam kita ada dengan sebab kerana Allah. Kita tiada pun dengan sebab kerana Allah. Barang yang baru nak datang pun, kalau datang pun dengan kerana Allah. Yang akan datang, kita tak tahu lagi. Contoh kata keturunan kita. Kita tahukah keturunan kita ni ada berapa keturunan lagi? Kalau Mahsuri dia ada 7 keturunan dia dah. Kita tak tahu berapa generasi mungkin terhenti dekat ni atau mungkin akan bersambung lagi. Kata Allah, hampa tak tahu. Tapi bikana makana. Dengan aku ni, dengan nama Allah ni, benda hak nak ada, adalah. Kan dia kata, wabi yakunu, ma yakunu. Dengan nama Allah juga, bi. Dengan nama aku, kata Allah. Ma yakunu. Benda hak nak ada, ada. Nak tak ada pun tak ada. Aku suka aku nak buat apa. Kadang kita tengok ada orang yang kemalangan, takdir Allah, kemalangan satu keluarga, 5 keluarga, mak, ayah, anak, habis semua mati. Habis tak tinggal seorang pun untuk menyambung zuriat. Habis tak ada, terputus cakap tu saja. Bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Ni maksud dia, aku nak buat benda yang aku dah buat, aku boleh buat. Benda yang aku tak mau buat, tak boleh. Bukan kerana aku tak boleh, tapi aku suka, aku tak mau buat. Bi. Itu dia kata, terletaknya seluruh rahsia Fatihah itu pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan rahsia Bismillahirrahmanirrahim itu terletaknya pada huruf Ba. Itu makna isyari. Makna isyari ni yang dimaknakan oleh ulama tasawuf atau ulama sufi. Dan lagi dia kata, kita tengok ada lagi kupasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ni. Dan lagi akan diadakan dan sekalian makna ba terhimpun pada noktahnya, titiknya, yakni titik yang di atasnya yang mula turun di ujung kalam yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratannya. Tiada titik yang di bawahnya. Itu dia. Faham ke tak faham? Dia kata bermula daripada titik yang di atas. Adakah bawah titik di atas? Tak ada kan? Bawah titik di bawah kan satu. Pasal apa di dalam ni? Ulama ni kata bawah pula titik di atasnya. Kita kata kita nak tulis huruf
ba. Kita nak tulis lagu ni ke? Dari belakang pergi ke depan ke? Depan pergi ke belakang. Kita tulis huruf ba kan? Kita bermula dengan satu titik di atas. Betul tak? Lepas tu baru kita tarik. Betul tak? Kita tulis macam ni. Kita titik hak awal tu. Hak atas tu. Tarik mai. Nak tulis huruf ba. Ataupun mungkin ada orang tulis ba. Titik dulu di bawah. Lepas tu baru buat. Baru buat mangkuk dia. Okey, cara kita nak buat mangkuk ba, kita bermula dengan titik di atas. Betul tak? Setiap segala tulisan bermula dengan titik. Betul? Kan? Tak. Kalam kita, pen ke pensel ke, lepas tu baru kita tarik. Lepas tu baru buat titik di bawah. Betul tak? Terima tak? Bukan type, ni tulis. Nah, kalau type dia terus dia kelak sebiji lah. Nah, tapi bila menulis, kita akan menulis bermula dengan kita meletakkan kalam kita, iaitu letak di atas, bermula dengan satu titik di atas tu. Lepas tu baru kita tarik mangkuk tu. Lepas tu baru kita letak titik dia di bawah. Tak tahulah, mungkin puan-puan ada buat ba, hunduk kat belakang, main kat depan, baru bubuh titik. Tidak, bubuh titik dulu, baru bubuh mangkuk dia. Kata ulama' tasawuf lagi, bermulanya rahsia ba itu daripada titik di atas tu. Hak yang kita nak mula tulis tu. Itu bermula rahsia ba. Nah, dan kita tengok ketika mana kita nak tarik, nak buat khot, nak tulis dia bagi panjang tu, kita mula dengan satu titik di atas. Ni heran kalau kita baca, macam mana ba ni boleh ada titik di atas pula. Nah, tiba-tiba pula ba ada titik di atas. Tak, permulaan kita nak membentuk tulisan ba itu dengan cara kita letak titik, baru kita kena tarik mai. Baru kita kena tarik mai tu. Yang mana dia katakan apabila dia ditarik secara berpanjangan, alah ba, mana ada orang buat ba kecil saja kecuali dia nak berhubung. Dan dia kata setengah ulama pada titik di bawahnya. Kata setengah ulama titik duk di bawah tu. Nah, kata setengah ulama titik yang di bawah satu tu. Dia yang memegang seluruh rahsia alam. Betul lah. Kita kata seluruh rahsia alam kerana kitab samawat, kitab yang turun daripada langit yang ada 4 kitab, termasuk segala suhuf itu. Rahsia yang ada dalam Al-Quran. Seluruh rahsia Al-Quran itu terkandungnya di dalam surah Fatihah. Seluruh rahsia surah Fatihah itu terkandungnya di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh rahsia Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung di dalam satu huruf, iaitu ba. Dan seluruh rahsia ba itu terkandung di dalam satu titik. Okey, ni biasa dengar kan, teka-teki. Kalau tak silap saya, gambar nujum 4 belalang. Tang mana letaknya tuah tu kan? Pada titik ta-nya kan. Kalau tak ada titik ta, maka tak jadi tuah. Dia mungkin jadi buah. Dia mungkin jadi kuah. Dia kan. Okey. Itu cerita Piramli. Ini bukan cerita Piramli nah. Ini cerita ulama, cerita ulama sufi. Yang mana dia kata terletak pada titik. Kalau tak ada titik ba di bawah tu, nescaya tak berbunyilah bismillah. Tidak. Kalau tak ada titik ba di bawah tu, kita pun tak kerti nak bunyi. Maka dengan sebab adanya titik, maka berbunyilah Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh guna pendapat kedua-dua ulama' ni. Ulama' pertama kata duduk pada hak mula nak tulis tu. Kalau tak ada titik mula di atas nak tulis tu, maka takkan terhasil lah ba. Kata ulama' yang kedua, ba ini terhasil dengan pada titik di bawah. Kalau tak ada titik di bawah, walaupun ada tulisan, tak bunyi ba. Mungkin bunyi ta, mungkin bunyi sa, mungkin bunyi na dan sebagainya. Sebab titik yang membezakan. Jadi kedua-duanya kita boleh pakai sebab kita tak sebijak hukama dan ulama. Maka dengan rendah dirinya kita menerima pendapat kedua-dua ulama ni setengah. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Setengah. Seandainya ulama itu ada 500 orang, 250 orang kata titik ba yang betul-betul duduk di atas. Pada permulaan kita hendak menulis, pada permulaan kita meletak kalam, kita terima. Kata sebahagian besar pula ulama, kita katalah 250 orang lagi, kata titik ba sebenarnya terletak di bawah.
Jadi tak usah buat teka-teki lah. Kita terima kedua-dua pendapat para alim ulama itu kerana mereka itu bermujahadah, berijtihad terlebih dahulu sebelum memberi pendapat, bukan hanya memberi pendapat menggunakan akal semata-mata. Nah, jadi maka kita terimalah. Dan dia kata di sini makna isyari bahawasanya zat Allah Ta'ala itu nuqtah wujud. Dia ada pendapat dia. Nah, dia kata makna isyari, makna ini mengisyaratkan bahawasanya kewujudan Allah Ta'ala itu memang tunggal. Titik. Dah kata titik tu hamba jangan kata apa dah. Titik tu habis. Habis hayat. Allah Ta'ala ni kewujudan dia tak ada diperanakkan. Tak ada siapa beranak main kat dia. Bila nak habis, dia tak ada habis. Takat tu titik dah. Benda dah titik dah, jangan bicarakan. Jangan kita membicarakan tentang titik itu kerana sesungguhnya dia adalah wujudul maujud. Tak boleh nak kata apa dah. Sebelum titik ada apa, sebelum titik tak ada apa, selepas titik tak ada apa. Sudah, habis jangan bicarakan. Yang berpanjangan daripada oleh tiap-tiap yang maujud, maka iaitu isyarat kepada wahdatul wujud dan hakikat Muhammadiyah. Wallahualam. Tak tahu. Selebih daripada ni, dia kata dia tak boleh nak hurai dah. Ilmu dia sampai takat kepada titik bawah saja. Lepas daripada titik bawah tu ada apa, tak tahu dah nak kata. Hanya boleh menceritakan itulah hakikat maujud, kewujudan sebenar-benar wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan tentang kesyumulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sikit lagi. Dan dia kata faedah. Ni faedah ataupun kelebihan. Kelebihan yang kita kena ambil tahu. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tak kala hendak tidur. Akhirnya dia buat main. Nescaya dia kata diamankan dia oleh Allah Ta'ala pada yang demikian malam itu daripada kejahatan syaitan dan jin dan manusia dan daripada pencuri dan terbakar api dan daripada mati terkejut dan menolakkan daripada tiap-tiap yang bala insya-Allah Ta'ala. Dengan berkatnya katanya pada penutup akhir fadilat Bismillahirrahmanirrahim ini, barang siapa yang beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika mana kita hendak tidur. Ketika mana kita hendak tidur, nescaya diamankan dia oleh Allah Ta'ala pada malam itu, pada malam yang dia baca tu, daripada kejahatan jin dan juga syaitan. Yang mana kita tahu jin dan juga syaitan ini sentiasa berkira-kira, sentiasa merancang untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan semangat kita pada jaga kita, pada tidur kita, sedar dan tidak sedar. Berdiri dan duduk kita, bergerak dan diam kita. Agenda syaitan ini tidak pernah berhenti. Sentiasa hendak menghasut perbuatan, tingkah laku, percakapan, jelingan mata kita. Semua dia nak kacau. Semua dia nak ganggu. Hatta sehinggakan kita nak tidur. Nak tidur ni bukan nak kacau orang loh. Nak tidur. Orang yang selalu kalau tidur ni orang kata pergi tidur. Pergi tidur macam apa? Tak kacau. Baik. Syaitan ni dia akan mengganggu sehingga kepada tahap kita tidur. Dah aku tidur orang kacau buat apa dah? Tapi dia akan mengganggu. Mengganggu dalam tidur kita. Dan gangguan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan satu kalimah azam, satu kalimah yang agung, yang mulia untuk diamalkan oleh kita menjadi benteng, menjadi perisai, dinding dalam kehidupan seharian kita, dalam tidur dan jaga kita. Iaitu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan sebanyak 21 kali setiap hari. Jangan hari ini saja. Jangan esok saja. Jadikanlah dia setiap hari. Okey, kalau dikatakan oleh ulama mengatakan nescaya diamankan, maksud dia dijauhkan. Dijauhkan oleh Allah Ta'ala pada ketika malam yang kita baca tu, daripada terutama daripada jin dan syaitan lah. Kemudian daripada manusia. Manusia ni juga ada
cita-cita untuk melakukan kejahatan. Contoh kita kata perbuatan khianat manusia. Kita tak tahu ada sebahagian atau segelintir orang yang tak berapa puas hati dengan kita. Mungkinlah dia nak buat ilmu syaitan. Dia nak tuju-tuju, dia nak menghembus pada simpulan-simpulan, dia nak buat sihir kepada kita. Dan ketika mana kita beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ketika kita hendak tidur ini, dapat menjadi perisai, menjadi benteng daripada dia hinggap penyakit-penyakit itu ke dalam diri kita. Begitu juga ketika mana manusia berhasrat dengan penuh khianat untuk masuk pecah rumah, mencuri dalam rumah kita. Dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini, maka akan terhindar daripada dimasuki oleh pencuri. Mungkin tak jumpa jalan nak masuk, atau mungkin masuk tapi tak jumpa jalan hendak keluar. Seperti mana kita tengok di dalam hikayat-hikayat diceritakan oleh wali-wali Allah. Ketika mana Rabi'atul Adawiyah, rumah beliau dimasuki pencuri. Bila mana pencuri itu masuk, dia bangun untuk bersolat. Dia nampak pencuri itu masih duduk gelisah dalam rumah, cari jalan keluar, tak jumpa. Tak jumpa jalan untuk keluar. Dia tanya, hang pasal apa? Dia kata, aku masuk nak main mencuri ni. Tapi nak keluar tak boleh. Malu, no? Di antaranya adalah kalimah azam ni lah. Kalimah, kalau sebut azam ni apa maksud azam? Agung, kalimah agung. Disebabkan kalimah agung ini menyebabkan pencuri yang masuk dalam rumah dia tu tak jumpa jalan nak keluar. Walaupun ada pintu rumah Rabi'atul Adawiyah hanyalah khemah satu pintu. Bukan berbilik-bilik pun. Bukan kata macam Maligai yang sampai 40 bilik ke. Ada bilik bawah tanah lagi ke. Satu tu saja. Tapi kenapa dia tak jumpa pintu nak keluar? Inilah dengan sebab kalimah azam. Pencuri masuk tak boleh nak keluar. Ini di antara amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Saya ingat waktu saya belajar dulu, guru saya pernah beramal dengan amalan ni. Ada cara buatnya, iaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali diikuti dengan ayatul kursi sebagai pendinding agar tidak dimasuki oleh manusia yang berhasrat ataupun yang berniat jahat. Kami dulu duduk pondok, dalam asrama tu dinding dia zinc. Bukan dinding pagar nampak tembus-tembus, dia tak mau bagi. Pelajar-pelajar dia, orang lelaki siapa pun tengok dia kurung di dalam zinc tu. Jadi adalah hasrat daripada orang-orang luar tu nak main tengok juga, nak masuk juga buat khianat. Tapi apa yang ditemui sampai esok pagi, waktu kami bangun subuh kawan tu ada melilau cari pintu asrama, nak keluar tak boleh, nak lompat ke atas dinding terlampau tinggi, nak keluar ke pintu tak ada, tak ditemui. Ni kelebihan. Saya pernah menyaksikan sendiri pada kelebihan Bismillahirrahmanirrahim ini. Sampai akhirnya terpaksa Tok Guru tu masuk, mai bawa keluar dia. Bawa keluar, bukan bawa keluar mana, bawa pergi balai polis. Bila tak dia balai polis, itulah pintu masuk untuk dia. Sebab atas niat jahat. Tapi kita kena yakin setiap perbuatan yang kita buat atas nama Allah Ta'ala, yakin dengan Allah. Bantuan Allah Ta'ala itu sentiasa ada. Kita tahu Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Kita bermohon padanya, kita minta padanya, insya-Allah nescaya akan diberikan oleh dia. Janji kita yakin dengan sepenuh hati. La ilaha illallah anta maqsudi, tidak ada Tuhan melainkan Allah, engkaulah yang ku maksudkan di dalam setiap hatiku. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim ini yang 21 kali itu disunatkan untuk kita menghembus pada empat penjuru. Itu depan, belakang, kiri dan juga kanan. Kalau kita baca 3 qul yang Rasulullah ajak tu, Rasulullah ajak kita baca 3 qul tu, dia suruh tiup di tangan kan. Tiup di tapak tangan, sapu daripada atas kepala hingga kepada seluruh urat-urat
kita sampai, bahagian-bahagian yang kita sampai, disuruh tiup dengan secara tiupan yang halus, yang perlahan. Waktu kita baca, disunatkan untuk kita tekapkan di lubang hidung dan lubang mulut. Apabila kita membaca, seolah-olah kita membisikkan. Sebab pada 3 qaul itu untuk diri kita, dimulai dengan bismillah. Setiap kali 3 qaul itu dimulai dengan bismillah. Jangan kita baca qul huwallahu ahad tanpa dimulai dengan bismillah. Setiap 3 qaul dimulai dengan bismillah. Menjadikan 9 kalilah bismillah di situ. Kita sapu pada seluruh tubuh badan. Kita niatlah ataupun kita boleh bercakap terus dengan Allah. Ya Allah, seandainya terdapat kesakitan pada uratku, pada tulangku, pada kulitku, maka kau sembuhkanlah ya Allah. Sambil kita lurut pada bahagian-bahagian yang sampai. Kalau di lutut lah, kalau di kaki lah, kalau di pinggang lah, kalau di dada lah, kalau di kepala lah. Yakin dengan Allah Ta'ala. Kalau tak baik dengan serta-merta, dia lambat laun akan baik. Kalau tak baik di dunia, dia akan sihat di akhirat. InsyaAllah Ta'ala. Janji, kita yakin dengan janji Allah. Okey. Itu untuk 3 qaul. Tapi kalau untuk Bismillahirrahmanirrahim, kita tiup di depan dan juga di belakang, di kiri dan juga di kanan. Nescaya akan terhindar di antara kejahatan jin, manusia, pencuri dan terbakar api. Kita tengok di antara musibah yang berlaku, rumah terbakar, penghuni dia sedang tidur nyenyak, tiba-tiba rumah dia terbakar. Hangus, tak sempat nak keluar, cari lubang pintu tak jumpa. Tapi kalau Allah nak bagi, walaupun kita dah baca lebih daripada 21 kali, itu satu bonus. Allah Ta'ala nak jemput awal untuk kita kembali ke syurga. Macam kita tengok pelajar anak-anak tahfiz kita di antara sekolah-sekolah yang pernah terbakar satu ketika dulu bulan Ramadan pula tu terbakar. Asrama mereka mati dalam keadaan bertindih-tindih. Nak keluar tak boleh, pintu orang tutup. Takkanlah mereka tak baca bismillah kot. Mereka pelajar tahfiz kot. Takkan tak baca kot. Okey, ini kita kena bersangka baik pada Allah atas setiap musibah yang berlaku. Allah Ta'ala bila dia nak jemput insan-insan kamil ini untuk cepat kembali ke pangkuannya, untuk cepat masuk ke dalam Raudatul Jannahnya, maka dia akan ambil cepat. Tinggallah hak kita ni. Abang nak teka kata mereka tak baca bismillah kot, tu terbakar selama mereka. Dah. Apabila Allah Ta'ala nak panggil kita lebih awal, maka hak sepatutnya tak terbakar boleh terbakar. Dan dia kata daripada mati terkejut. Mati terkejut tahu mati apa? Mati dalam tidur. Orang mati dalam tidur ni adalah mati terkejut. Di antara sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, di antara mati yang paling mengejut apa dia? Banyak mati mengejut ni. Antara mati mengejut kata Rasulullah ialah mati dalam tidur. Tidur elok-elok tu. Orang pergi tengok tak ada dah. Pakat terkejut Semalam duk sembang elok. Tengok-tengok hari ni nak pergi gerak subuh. Tak bangun dah. Pegang-pegang, kerah dah, sejuk dah. Tak tahu dah mati pukul berapa. Jadi antara mati terkejut dan menolakkan daripada tiap-tiap bala. InsyaAllah dia kata, ianya juga dapat menghindar daripada bala bencana yang akan menimpa kita. InsyaAllah dengan berkatnya. Kita tahu, kita berikhtiar di atas segala nasihat daripada para wali-wali Allah. Di atas nasihat para alim ulama. Kita berikhtiar. Kita ikut. Tapi kalau nak berlaku juga kepada kita, kita berpegang kepada satu, insya-Allah dengan izin Allah. Kalau bukan dengan izin Allah, apa juga takkan berlaku. Berpegang, kita beriman dengan Allah, beriman dengan qada dan qadar. Kita buat apa yang disuruh. Tapi kalau nak jadi juga, tak upaya. Tak upaya. Itu semua dengan insya-Allah Ta'ala, dengan berkatnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk satu bab yang paling besar yang selalu dibicarakan, iaitu fadilatus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada membicarakan tentang kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah, bab ni paling banyak dibicarakan. Boleh kata selalu ustaz-ustaz kita bicarakan tentang selawat. Dan kita pun selalu jadikan dia sebagai amalan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik, kita buka soalan kepada para sahabat sekalian. Baik. Kalau tak ada soalan, saya nak buat satu rumusan. Satu rumusan apa yang boleh kita ambil daripada Bismillahirrahmanirrahim ini. Di antaranya, jadikanlah ia sebagai zikir harian kita. Sekurang-kurangnya kita buatlah sehari semalam. Sekurang-kurangnya buatlah sebanyak 21 kali. Tak boleh 21 kali, buatlah 41 kali. Tak boleh buat 41 kali, buatlah 75 kali. Tak boleh buat 75 kali, buatlah 150 kali. Tak boleh buat 150 kali, buatlah 2,500 kali. Tak boleh buat 2,500 kali, buat 3,000 kali. Jadi, itu amalan yang boleh kita ambil kesimpulan. Dan di antaranya, setiap perbuatan yang kita lakukan, iringkanlah, mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apabila terlupa ketika makan dan ketika minum, maka hendaklah baca. Walaupun di pertengahan ataupun di hujung. Elok dah habis dah baru teringat. Bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu. Dan begitu juga ketika mana kita nak keluar, nak pergi ke satu-satu majlis atau kita nak duduk dalam satu majlis, maka hendaklah kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Nescaya orang tak kata kat kita, kita pun tak kata kat orang. Segala keaiban kita ditutup. Begitu juga ketika mana kita hendak tidur, beramallah dengannya. Nescaya terhindar daripada tipu daya syaitan. Begitu juga niat dengki khianat oleh manusia. Dan daripada mati terkejut. Itu di antara kesimpulan apa yang telah pun kita baca sepanjang 6 minggu kita berkuliah secara alamiah pada membicarakan tentang kelebihan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Yang hamba yang derhaka pun boleh kembali beriman. Seorang suami yang fasik kembali beriman hanya kerana daripada datanya kalimah Al-A'zam. Dan kita juga menerima daripada kesimpulan kelebihan fadilat Bismillahirrahmanirrahim ini, barang siapa yang membacanya dapat seolah-olah pahala dia membaca 3,000 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, InsyaAllah kita cuba beramal bersama-sama, termasuk diri saya sendiri. Kalau saya terlupa, mohon puan-puan tolong ingatkan. Kalau puan-puan terlupa, sama-sama kita peringatkan. Jadikanlah kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini satu kalam azam, satu kalam yang maha agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah yang paling teristimewa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Assalamualaikum Zaza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zura, orang jauh. Zaza, baca masa kita nak baca bismillah tu untuk yang 4 penjuru tu, adakah kita duduk di tengah-tengah rumah cuma kita membalikkan badan kita je atau macam mana? Baik, terima kasih. Soalan yang cantik. Waktu kita nak baca bismillah tu pada bahagian 4 penjuru. Ni kita nak masuk rumah lah. Kita masuk rumah. Kalau kata kita nak baca, nak tiup pada bahagian 4 penjuru ni, kita menghadap arah kiblat. Dalam keadaan kita menghadap ke arah kiblat, maka kita pusing muka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali tiup. Tak macam kita baca 3 qul tadi kita tiup belah kan. Tapi dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi di belakang. Kepala bukan nak boleh kalih kan. Memadai kita mengisyaratkan. Sekadar yang boleh kita toleh ke bahagian belakang. Tak payah nak kalih dengan badan. Memadai dengan kepala setakat yang boleh kita alih di belakang. Itu bacaan bismillah pada tiupan 4 penjuru. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Zaza. Sama-sama kasih. Ustazah, Ya Ji.
Macam tadi kan dalam yang bacaan Ustazah tadi tu, yang kita kalau lupa makan, masa ketika makan dan minum, kita akan baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi kalau perbuatan-perbuatan lain yang mungkin kita ada lupa juga untuk baca kan, macam mana? Sama juga ke ataupun sambung bismillah aja? Alhamdulillah. Nah, satu soalan yang baik. Okey, tadi ketika kita makan, dah hujung-hujung baru teringat. Macam mana dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Ya, perbuatan-perbuatan yang lain pun macam tu. Lupa baca bismillah kan? Maka kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah daripada awal hingga ke akhirnya. Sebab kita terlupa. Mungkin kadang-kadang kalau jalan nak masuk dalam rumah, termasuklah. Kan terlupa nak baca. Maka kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, jadi boleh kita beramalkan bukan sekadar untuk makan, bahkan untuk perbuatan-perbuatan yang lain juga. Ada saya kalau dia dah ikut kita masuk sekerat, patah baliklah dia keluar. Nah, kalau mungkin dia tengah-tengah duk tidur dengan kita, bangkitlah dia cabut lari. Nah, insya-Allah nah dengan kalimah azam. Terima kasih Ji. Sama-sama Ustazah. Okey, kawan-kawan lain adakah? Ada kawan-kawan kata tak sempat tanya, tak sempat tanya. Kalau tak apa tak sempat tanya, nanti boleh bertanya melalui WhatsApp WhatsApp dekat saya balik Yang mana yang terkurang itu adalah daripada saya, yang lebih yang hebat itu adalah Allah punya. Jadi saya mohon ampun dan maaf andai penyampaian saya tadi banyak sangat yang tak kena, banyak sangat yang kurang. Kerana sesungguhnya saya adalah hamba Allah yang serba kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا والتوبة نصوحا والتجارة لن تبور. يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اجعلنا من الناجحين وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.